Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin al-aziz al-hakim. Adada kulli harfin kutiba wa kataba abadal abidin wa dahral dahirin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik-baik, ya. Sihat insya-Allah, sihat walafiat. Okay. Pertama-tamanya saya mohon juga jasa baik semua untuk mendoakan mendoakan kakak saya dan keluarganya yang baru sahaja dapat tahu positif COVID-19. Kemungkinan kena pun sebab kena masa pergi hospital rasanya, ya. Sebab nak kena pergi emergency, masa tu ada emergency, balik emergency mula apalah, ada gejala bagai semua. Jadi saya mohon doa semua tuan-tuan perempuan, ya, yang ada pada malam ni, kita sama-sama doakan agar keluarga kakak saya dan keluarga saya yang lain, insya-Allah mudah-mudahan, dan kita semua jugalah, saya, keluarga saya sini, dan kita semua sekeluarga semua, insya-Allah mudah-mudahan dilindungi Allah Taala. Yang mana yang sakit, yang mana yang terkena wabak tu, mungkin Allah Taala sembuhkan, Allah Taala beri kekuatan insya-Allah, ya, dan beri semangatlah untuk teruskan kehidupan insya-Allah Taala. Dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, jadi malam ni insya-Allah, ya, kita nak teruskan kita punya pengajian. Jadi kita tengok slide dulu. Malam ni banyak praktikal, tu kata Ustaz. Malam ni banyak kita akan menulis. Jadi tolong siap-siap, tolong bersedia dengan pennya, dengan buku notanya, dan kalau boleh cepat-cepatlah. Tulis tu cepat-cepat, jangan tengok satu-satu nak tulis, kan. Kalau boleh tulis cepat-cepat sebab kita malam ni kita banyak bagi gambaran istihadah. Jadi okey, baik. Sebelum kita pergi ke istihadah, saya nak bawa semua kita kembali seketika kepada satu kita punya perbincangan, diskusi kita hari tu, hari Sabtu hari tu, ya. Okey, jadi ini boleh nampak, kan. Okey, apa hukum wanita ambil buat rawatan ataupun kaedah untuk menghalang kehamilan ataupun merancang kehamilan. Okey, tolong tutup mic, boleh? Tutup mikrofon dan jangan buka video, okay? Sebab diskusi kita ini dirakam. Tu. Okay, kalau tak pasal masuk dalam YouTube ke apa semua, kan. Okay, sila tutup mic dan sila tutup video, ya. Okey, baik. Ni kata apa? Saya tak nak mengandung lagi, Ustaz. Boleh tak saya buat rawatan halang hamil, halang kehamilan tu? Boleh tak?
Okay, jadi kita dah katakan ada 4 syarat. Yang pertama sekali, boleh je nak buat rawatan halang kehamilan, cegah kehamilan. Tapi yang pertama sekali, dia ada syarat dia 4 syarat. Pertama, mestilah mendapat keizinan suami. Mesti dapat izin suami. Kemudian sama ada dapat izin suami ataupun yakin bahawa suami dia mengizinkan. Suami dia redha dengan tindakan dia tu. Okey. Kalau dia tak dapat nak minta izin suami contohnya kan. Tapi dia tahu suami dia redha dengan tindakan dia. Suami dia redha kalau dia buat rawatan tu. Kalau misal kata dia tak nak minta izin suami, tapi dia pun rasa macam suami aku ni redha ke tak kan bagi tahu kan memang tak redha, memang marah dia kan, takut marah. Kita main buat je tanpa pengetahuan suami, tu tak boleh tak boleh. Syarat dia mesti dapat izin suami ataupun yakin suami redha dengan tindakan kita tu. Okey, yang kedua, mestilah rawatan cegah kehamilan tersebut tidak mendatangkan mudarat terhadap diri dia sendiri. Maksudnya tak menyebabkan dia terdedah kepada penyakit lain, ataupun buat rawatan tu terus hilang ingatan kan, tu jadi gila ke apa ke, jadi tak mudarat pada dia, tu pada si isteri inilah. Okey, yang ketiga, yang syarat ketiga, mestilah tidak memberi kesan buruk terhadap kemampuannya untuk hamil. Maksudnya rawatan tersebut bukanlah menyebabkan dia tak boleh hamil langsung. Itu. Okey, kalau rawatan tersebut menyebabkan dia tak boleh hamil langsung, maka rawatan tersebut tidak dibenarkan. Okey, tak boleh. Haram hukum dia. Jadi rawatan yang dibolehkan adalah rawatan yang tidak menyebabkan wanita tu tak boleh hamil sampai bila. Okey, banyak je rawatan kan. Jadi yang ikat peranakan semua tu, tu tak boleh lah. Okey. Sebab kalau misal kata contoh macam pil ke, suntikan implanon ke, kalau kita buka ataupun pil kita tak makan, boleh mengandung lagi kan. Tapi kalau ikat peranakan, ikat peranakan sampai memang confirm tak boleh mengandung dah sampai bila, maka itu tidak dibolehkan. Kalau kita pasang sesuatu tapi benda tu boleh kalau boleh buka benda tu dan boleh buka ke, ataupun tak perlu makan lagi pil tu ke, yang itu dalam macam itu tak ada masalah. Sebab bila buka benda tu, bila tak makan pil contohnya, ataupun bila buka implanon tu dah implan dah kan, dah boleh mengandung balik, tu tak ada masalah. Okey, untuk syarat yang keempat, ini syarat yang keempat ni biasanya kadang-kadang dia tak sebutlah, biasanya tak sebut. Kalau tak silap saya dalam apa pun tak sebut, dalam muzakarah fatwa pun tak sebut juga. Keputusan muzakarah fatwa pun rasanya tak sebut syarat yang keempat ni, tapi disebut oleh guru saya sendiri, Syekh Salim Al-Khatib, iaitu kaedah yang diguna pakai mestilah masuk rawatan tu atau kaedah tu mestilah tidak melibatkan pendedahan aurat. Okey. Contohnya apa? Pengambilan pil. Pengambilan pil ni tidak mendedahkan aurat. Jadi dia dibolehkan. Pengambilan pil tu dibolehkan. Okey, ada pun suntikan. Suntikan ni kena tengoklah. Kalau misal kata yang menyuntik tu adalah doktor perempuan, disuntik dekat sini. Dekat lengan contoh kan. Kalau dekat lengan ni perempuan dengan perempuan tak ada masalah. Okey. Kalau disuntik tu dekat tempat yang aurat antara perempuan dengan perempuan, maka tak boleh lah. Sebab itu bukan keperluan yang mendesak, bukan darurat pun. Nak halang ngandung pun kan, bukan darurat. Kecuali lah kalau nak halang ngandung sebab apa? Sebab ada masalah. Kalau doktor kata kalau mengandung lagi bahaya untuk kesihatan awak. Kalau macam itu tak apa. Okey, boleh buat rawatan yang melibatkan pendedahan aurat. Jadi aurat perempuan dengan perempuan adalah antara pusat hingga lutut kan. Jadi kalau dia inject suntik dekat lengan tu tak ada masalah lah. Tapi kalau doktor lelaki yang buat, maka tak boleh. Kalau doktor lelaki yang buat, maka tidak dibenarkan suntikan, pasang implan ni semua kan. Itu tak boleh lah. Okey. Adapun yang pakai IUD, yang letak sesuatu, ada satu
apa panggil, satu alat diletakkan dalam rahim kan, ataupun apa nama dia, ikat peranakan semua itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Apa ni, kecuali kalau melibatkan nyawa dia lah. Kalau misal kata doktor cakap perlu buat, perlu buat sebab sebab tak nak dia mengandung. Kalau mengandung memang confirm akan kena kanser ke ataupun apa-apalah yang menyebabkan nyawa dia. Okey. Itu kalau terdesak, kalau ada maslahat tertentu, ada keperluan yang mendesak, maka itu dikira darurat, maka dibolehkanlah. Okey, boleh faham kan? Okey, Puan Amelina, okey, boleh dah terjawab Okey. Kalau ikat atas arahan doktor, kalau boleh buat cara lain, lagi bagus buat cara lain berbanding ikat. Sebab bila ikat ni kita dah apa tahu, kita dah mengubah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Taala. Kalau doktor tu bagi pilihan nak macam mana, nak ikat ke ataupun nak pasang sesuatu alat kan. Kalau boleh pasang sesuatu alat tu bagi kesan yang positif, elok pasang berbanding ikat terus. Sebab ikat ni dia melibatkan kita mengubah sesuatu. Kecuali lah kalau memang tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain, itu saja pilihan yang ada, maka kena ambil yang itulah untuk selamatkan nyawa kita. Okey, baik. Dah, okey, selesai bab tu. So yang ini saya nak kena terang, yang inilah saya yang saya nak terangkan, yang last kita itu kan. Sebab dalam kitab pun ada sedikit kena sedikit pembetulan lain. Sebab penjelasan tu tak berapa lengkap, iaitu kaedah suntikan tu. Yang tak bolehnya adalah kalau suntikan tu suntikan tu dibuat pada kawasan yang menjadi aurat perempuan, tu tak boleh. Ataupun kalau misal kata suntikan tu dibuat oleh doktor lelaki, tu pun tak boleh, kecuali darurat. Okey, yang lain tak ada masalah. Kalau doktor perempuan buat, tak ada masalah lah. Kalau makan pil pun tak ada masalah. Okey. Okey, kita bergerak untuk menuju kepada tajuk terakhir kita. Tajuk terakhir kita adalah tajuk istihadhah. Tajuk istihadhah. Inilah tajuk paling paling last lah. Last kalau belajar inilah paling last. Kalau belajar belajar fiqh wanita, inilah paling last. Yang pertama kita dah tahu tentang haid, lepas tu kita dah tahu tentang istihadhah, nifas. Kemudian kita dah tahu tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Dan kemudian kita pergi pula kepada satu perkara, iaitu istihadhah. Maksudnya istihadhah ni bukan haid, bukan nifas. Apa itu istihadhah? Darah yang keluar dari bahagian bawah rahim bukan pada hari-hari haid dan nifas. Maksudnya darah istihadhah ni dia tidak boleh disamakan. Tak boleh sama, tak boleh kita kaitkan dengan haid ataupun nifas. Dia akan berbeza antara haid dan nifas. Sebab itu kita nak kena bezakan. Dalam bab ini, bab istihadhah ni, kita nak mencari ataupun nak membezakan mana satu haid, mana satu istihadhah, ataupun mana satu nifas, mana satu istihadhah. Itu je dia punya tujuan utama kita belajar bab istihadhah ni. Kita nak kenal pasti mana haid, mana istihadhah sebenarnya. Mana haid, mana nifas, mana nifas, mana istihadhah. Itu yang kita nak tahu. Tapi nak tahu tu kena satu-satu. Kita belajar step by step, insya-Allah dapat membantu kita lah. Okey, baik. Jadi istihadhah ini adalah darah yang keluar daripada mana? Daripada bahagian bawah rahim.
bahagian dalam rahim, yang dalam-dalam sikit tu, itu darah haid. Tapi bahagian bawah sikit, bahagian-bahagian kat cervix, pangkal-pangkal rahim tu, cervix. Pangkal rahim ni bukan ujung rahim, pangkal rahim ni selepas vagina, cervix. So cervix tu adalah pangkal rahim. Yang mana banyak berlaku kes-kes apa nama dia? Ketumbuhan ke ataupun kanser ke kan. Kan pernah dengar kan kanser cervix kan. Tapi jangan fikir sangatlah. Tapi yang hari tu kata buat pap smear, kena buatlah pap smear. Lagi-lagi apa nama dia? Lagi-lagi yang apa dah mendirikan rumah tangga, yang apa yang muda-muda, kena buat juga. Jangan kata muda-muda tak payah buatlah, tak. Pap smear untuk check lah untuk check, untuk mengesan sama ada apa-apa masalah ke tidak di dalam rahim ataupun di pangkal rahim. Okey. Okey, baik. So darah yang keluar daripada bahagian bawah rahim, bahagian bawah tu maksudnya rahim, pangkal rahim dan vagina. So di pangkal rahim tu dikeluar dari istihadhah ni sebab apa? Sebab kita kata darah tu darah penyakit kan. Disebabkan oleh penyakit, mungkin hormon tak okey, mungkin ada sakit penyakit ke, mungkin ada cyst kan, ada kanser, ada ketumbuhan. So biasanya dia akan berlaku dekat situ. Okey, jadi darah-darah istihadhah ni dia darah penyakit yang mana mungkin ada kerosakan urat di dalam rahim. Antara penyebab dia lah. Okey, dan istihadhah juga disebut sebagai darah fasad. Okey, darah fasad. Okey, apa hukum? Apa hukum wanita istihadhah? Apa hukum dia? Wanita istihadhah. Wajib solat ke? Tak wajib solat. Wajib puasa ke? Tak wajib puasa. Apa nama dia? Boleh baca Quran ke tidak? Boleh jadi imam ke tidak? Kalau lah boleh solat, boleh jadi imam tak? Kalau misal kata darah istihadhah mengalir, boleh tak bersama dengan suami? Okey. Jadi darah istihadhah ini hukum dia sama dengan bagus. Khanisa. Wajib solat darah istihadhah. Sebab apa yang kita kata tak wajib solat tu ataupun haram solat itu adalah wanita yang haid dan nifas sahaja. Wanita istihadhah sama hukum dia macam wanita suci. Orang suci kan, tak ada haid, tak ada nifas, dia suci. Macam itulah istihadhah. Walaupun darah mengalir, walaupun darah keluar, tapi dia tetap dikira suci dan wajib solat, wajib puasa. Kemudian wajib puasa tu kalau bulan Ramadan lah. Kemudian kalau nak bersama dengan suami pun tak ada masalah walaupun darah masih mengalir. Yang penting darah tu darah istihadhah. Kan? Kemudian boleh tak dia sentuh Quran, baca Quran? Boleh, tak ada masalah. Boleh sentuh Quran, boleh baca Quran. Kalau jadi kalau solat berjemaah boleh jadi imam tak? Wanita istihadhah ni? Boleh. Boleh jadi imam. Ada pandangan lain? Boleh jadi imam tak? Kadang-kadang orang Jadi imam sama wanita. Jadi imam wanita lah, takkan lelaki. Okey, boleh jadi imam wanita, boleh. Boleh jadi imam. Sebab kadang-kadang orang perempuan kalau kena istihadhah dia rasa macam kekurangan sikit. Rasa macam takkan aku jadi imam. Macam gitu kan. Jadi kalau orang perempuan kadang-kadang dia segan nak jadi imam kalau dia kena istihadhah. Okey. Puan Suamiah kata mungkin tidak sebab berpenyakit. Jadi takut efek solat jemaah tu. Okey tak ada masalah. Boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Dibolehkan buat apa sahaja yang sama dengan orang suci. Sama dengan yang suci. Ya betul. Okey, sama je dengan wanita suci kecuali cara nak menunaikan solat. Itu je berbeza. Yang lain semua sama.
Okay, yang lain semua sama, bersama suami pun sama, tak ada masalah walaupun darah masih mengalir. Tapi yang membezakan dia adalah cara nak solat. Itu yang membezakan wanita istihadah dengan wanita yang suci. Okay? Untuk menunaikan solat, wanita istihadah perlu mematuhi syarat-syarat solat wanita istihadah. Okay, kita dah bincang itu, tapi dalam bab istihadah ni pun kita akan bincangkan. Okay, di halaman 75 dalam kitab kita, halaman 75. Okay. Selesai? Okay, situ. So kita dah tahu apa definisi istihadah, kemudian kita dah tahu apa hukum wanita istihadah, dan yang ini paling latest malam. Keadaan-keadaan darah istihadah keluar. Okay. Keadaan-keadaan darah istihadah keluar. Okey. Kita ada beberapa keadaan. Yang saya tulis ni mungkin bukan semua, dalam kitab ni mungkin bukan semua, tapi mungkin sebahagian, tapi dia dah cover banyak bahagian lah. Ini banyak situasi yang kita dah cerita dalam ni. Okey, so kita nak ceritakan dalam kita punya nota. Okey, dalam kita punya diskusi ni kita nak ceritakan. Tak kisahlah nak tengok buku ke, tak nak ke, tak ada masalah. Okey, yang penting lagi cantik tolong tulis sekali bersama-sama saya. Itu paling mustahaknya. Okey, paling mustahaknya kita buat praktikal sama-sama. Okay. Bila kita menulis lagi kita faham berbanding kita hanya mendengar sahaja. Okey. Okey, baik. Tak maaf lah. Malam ni jam sikit dia punya apa? Tak boleh nak cerah. Boleh nampak ke? Boleh kan? Saya rasa boleh nampak kot. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, keadaan pertama darah istihadah keluar. Kebanyakan keadaan yang kita nak cerita malam ni kita dah belajar. Okay, kita dah belajar, cuma kita nak susun balik. Okay, kita nak susun balik apa dia keadaan-keadaan darah istihadah ni keluar. Macam mana dia boleh keluar? Keadaan yang macam mana dikira istihadah? Tapi kebanyakan kita dah belajar. Okay, cuma nak refresh balik. Okey, keadaan pertama. Okey. Keadaan pertama, darah keluar sebelum mencapai umur terawal haid. Iaitu hampir 9 tahun mengikut tahun Hijriah. Walaupun darah tersebut keluar lebih daripada sehari semalam. Okey. So kita buat situasi pertama. Okey, ini pertama. Okey, ada situasi dia. S1. Sebut situasi itu S1 lah. S1 tu maksudnya situasi 1. Okey. Darah keluar. Okey. Dalam situasi 1 ni, darah tu keluar ketika anak tu berumur, okey, darah dia keluar sebelum anak tu umur 9 tahun Hijriah. Okey, 9 tahun kat sinilah. Kita letak 9 tahun. Okey, kita cerita 9 tahun ni semua tahun Hijriah Tak ada Masihi. Okey, 9 tahun Hijriah kat sini. Hampir 9 tahun ni tempoh dia. Okey. Tempoh hampir tu kat sini. Iaitu kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Okey, ini tempoh hampir. Ini tempoh hampir lah ni. Kurang 16 hari. Jadi kalau misal kata darah keluar dalam tempoh ni kurang 16 hari daripada umur 9 tahun, maka dia boleh dikira haid kalau cukup syarat haid. Keluar lebih 24 jam, keluar 24 jam ataupun lebih. Kemudian
tak lebih 15 hari 15 malam kan. Okay, jadi dia boleh dikira haid kalau keluar dekat kawasan ni, sebab umur terawal wanita haid adalah hampir 9 tahun, iaitu antara daripada sini sehingga sini dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya. Okay, ini terawal kat sini lah, antara kurang 16 hari. Tu terawal. Okey. Jadi dia kata kat sini, okay, dia kata kat sini, kalau darah tu keluar sebelum mencapai umur terawal haid, belum sampai lagi umur ni. Umur kat sini tak sampai lagi. Okay. Tak sampai umur terawal haid. Jadi darah keluar kat sini. Contohnya darah ni keluar ketika umur dia 8 tahun 10 bulan. Okay. 8 tahun 10 bulan. 8 tahun 10 bulan nak sampai umur 9 tahun ada lagi berapa bulan? Ada lagi 2 bulan kan? Jadi dia belum masuk lagi umur terawal haid ni. Dekat sini kurang 16 hari daripada 9 tahun ni. Jadi dekat sini. Keluar darah berapa hari keluar? Keluar 2 hari. Contoh keluar 2 hari. Okey, dekat sini menepati tak syarat haid? Dia keluar 2 hari. Sampai umur dia 8 tahun 10 bulan 2 hari. Kan? 2 hari. 8 tahun 10 bulan 2 hari. Sebab dia keluar 2 hari je. Kalau ikutkan 2 hari itu menepati syarat haid. Iaitu syarat haid mestilah keluar lebih daripada, mesti keluar 24 jam ataupun lebih. Kemudian kurang daripada 15 hari. Jadi dia keluar 2 hari. Menepati syarat haid. Tapi apa? Tapi umur dia belum sampai lagi. Belum sampai umur terawal haid ni. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi umur terawal haid. Maka ia tidak boleh dianggap haid. Jadi apa hukum dia? Hukumnya istihadah ataupun fasad. Darah fasad. Darah istihadah ataupun darah fasad. Okey, itu situasi pertama. Boleh faham? Boleh dapat tak? Boleh Okey, faham. Sebab kita dah belajar juga kan. Okey, kita pergi ke situasi kedua. S2. Saya akan rujuk kat kitab Saya akan rujuk kitab supaya senang kita buat nota ni, dia sama dengan kitab. Jadi tak kisahlah yang ini keluar 2 hari ke, keluar tak sampai 24 jam ke, ia tetap dinamakan fasad ataupun istihadah sebab dia tak sampai lagi umur terawal haid. Okey. Situasi kedua, anak perempuan ni anak perempuan ni dia berumur berapa? 8 tahun. Ini umur 9 tahun. Dia sampai umur 8 tahun 11 bulan 11 hari. 8 tahun 11 bulan 11 hari. Keluar darah. Yang ini tempoh terawal. Kurang 16 hari kan? Jadi kalau kurang 16 hari, kalau misal katalah 9 tahun ni ada 30 hari, bulan apa? Bulan 12 ni ada 30 hari kan? Bulan 12 ada 30 hari. Jadi kat sini kita ambil 8 tahun usia paling terawal 16 hari sebelum 9 tahun. 8 tahun 11 bulan 24 hari. 24 pula. Nama dia 14 hari.
Dapat tak? Okey, 14 hari. Betul kan? Okey. 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Cukuplah 16 hari. 16 hari, kita 14 hari kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 16 hari. Okey. Jadi usia dia bila tepat 8 tahun, 11 bulan, 14 hari, maka itu usia terawal haid. Okey. Jadi dia keluar darah pada usia dia 8 tahun, 11 bulan, 11 hari. Okey. Berapa hari dia keluar? Dia keluar selama 6 hari. Bila 6 hari, dia kena dekat mana? Ya, dia dah masuk kat sini. 8 tahun, 11 bulan, 11 hari, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia keluar darah 6 hari. Jadi sampai usia dia 8 tahun, 11 bulan, 17 hari. Okey. Okey, betul Dapat tak? Daripada usia dia 8 tahun, 11 bulan, 11 hari ikut tahun Hijriah, keluar darah 6 hari. Okey, 11 hari, 12, 1 hari, 13, 2 hari, 14, 15, 16, 17. Okey, 6 hari. Okey. Jadi apa kita nak hukumkan? Kita dah belajar ni. Okey, apa hukum dia? Darah ni, darah yang keluar. Okey, nak tengok. Siapa boleh jawab? Kita ada 60 orang peserta. 60 orang peserta malam ni. Jadi apa hukum darah-darah ni? Puan Nurhanis kata istihadhah. Kalisa kata istihadhah. Istihadhah dan haid. Ya, tolong spesifikkan mana satu istihadhah, mana satu haidnya. Kalau ada dua lah. Okey, Puan Nurhani kata 3 hari. Tolong Adik gambar iPad adik kat depan tutup ni. mikrofon. Tolong tutup mikrofon. Okey. 3 hari pertama fasad, 3 hari terakhir haid. Istihadhah 11 hingga 14. Haid 14 hingga 17. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi jawapan dia betul lah tu. Okey, tahniah semua. Okey. Jadi darah yang keluar pada awal ni sehingga tempoh terawal haid. Okey, sampai 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Ini adalah darah apa? Darah istihadhah ataupun darah fasad. Okey, tepat dia 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Selepas itu terus. Okey, selepas itu terus. Yang 2 hari lagi ni 3 hari lagi. 15, 16, 17. 3 hari selepas itu adalah darah haid. Okey. Darah haid. Jadi ini adalah situasi kedua di mana istihadhah keluar. Okey. Dikira istihadhah ataupun fasad. Okey. Kemudian darah ni adalah haid. Kalau macam ini, kesemuanya keluar sebelum 8 hari, sebelum 8 tahun, 11 bulan, 14 hari usia terawal haid. Kalau darah ini lama 6 hari keluar, tapi keluarnya sebelum usia terawal haid ni, maka kesemuanya adalah darah fasad ataupun darah istihadhah. Okay. Tapi yang ini dia dah masuk. Ada yang sebelum usia ni, ada yang selepas usia. Dia bersambung. Jadi yang selepas ni adalah haid, yang sebelum ni adalah
istihadah ataupun fasad. Okey, boleh? Okey. Itu keadaan darah istihadah keluar, itu keadaan pertama. Okey. Kita pergi kepada keadaan kedua. Okey. Ambil buku lain. Sebab saya tulis besar-besar kan. Yang mana tulis kecil tu tulislah bawah-bawah dia. Okey. Kita pergi ke keadaan kedua. Okey, nombor 2. Okay. Situasi pertama. S1. Okay, situasi pertama. Okey, sorry. Keadaan kedua ni adalah darah keluar kurang daripada sehari semalam. Darah dia keluar kurang daripada 24 jam. Sekejap Puan Nurhalis tanya. Berdosa tak kalau kanak-kanak tu tak solat masa darah istihadah keluar tu? Masa darah istihadah keluar kalau belum cukup lagi umur haid, okey, itu tak dikira apa. Maksudnya, kalau dia tak pernah datang haid lagi, okey, ataupun dia belum cukup umur terawal haid lagi, darah istihadah keluar, ataupun darah istihadah keluar selepas umur haid. Contohnya, ni kita akan cakaplah contoh ni. Kalau macam itu dia tak berdosa lagi, okey, sebab dia belum balik. Dia yang berdosa ni kalau dah balik, okey. Kalau dia darah keluar sebelum usia balik dia, sebelum dia kena haid, maka itu darah istihadah ataupun darah fasad yang belum lagi balik. Kalau lepas dia dah balik dengan haid pertama dia, lepas tu kena istihadah, tu kena solat, tu kena solat. Tapi ramai je budak-budak, ramai je anak-anak perempuan ni umur 8 tahun, 9 tahun. Kecil sangat tu. 9 tahun tu umur apa? Darjah apa? Darjah 3. 9 tahun tu jadi darjah 3. Budak perempuan darjah 6 pun tinggal solat. Kan? Darjah 4 umur 10 tahun rasanya. Darjah 4. Darjah 4 lagi lah ramai tinggal solat. Kan? Tapi ibu-ibu kenalah tengok, ibu-ibu ayah-ayah kena tengoklah anak perempuan. Okay? Sebab umur terawal haid ni muda. Jadi orang perempuan ni cepat, dia punya remaja tu cepat. Orang lelaki ni kadang-kadang nak cari yang darjah 6 dah balik tu agak susah juga rasanya. Biasa tingkatan kan, tingkatan 1, tingkatan 2 baru balik, tingkatan 3 lewat-lewat pun. Tapi budak perempuan ni tak. Mungkin dulu mungkin jarang juga. Tapi sekarang ni dah cepat, makin cepat. Tak tahulah kenapa, dari segi pemakanan ke gaya hidup ke kan, makin cepat pula. Betul. Orang perempuan hari ni darjah 4, darjah 5 dah kena hit dah. Sebab itu tak mustahil lah kalau orang zaman dulu kahwin awal kan. Zaman dulu kahwin awal umur 12 tahun dah kahwin dah. Wan saya 12 tahun dah kahwin dah. Kan? Okey, baik. Dia orang tak reti jaga sangat kebersihan tu. Ya, tapi ibu-ibu lah kena tunjukkan. Kan? Kenalah latih dia orang. Yang budak-budak kecil lagi anak-anak kecil lagi, ibu-ibu kena latih sikit Okey. Jadi situasi pertama, anak perempuan tu dah lebih umur terawal haid tu dah lebih dah. Okey. Tapi dia keluar selama 15 jam. Kemudian darah tu berhenti. Tak keluar lagi. Contohnya situasi pertama, darah keluar pada hari pertama, darah keluar tapi darah ni keluar tak sampai sehari semalam. Darah keluar selama 15 jam. Okey. Darah keluar selama 15 jam. Lepas tu tak keluar dah. Ini bukan cerita tadi anak
anak tak cukup umur lagi lah, itulah inilah, tak. Ni cerita dia dah lebih umur apa tu, umur terawal haid tu dah lebih dah. Okey, umur terawal haid dah lebih. Tapi darah tu keluar 15 jam je. Okey, 15 jam. Sehinggalah 15 hari. Hari ke-15 sampai hari ke-15 tak ada. Tak ada lain, tak ada darah lain keluar. Sorry. Okay, hari pertama je keluar selama 15 jam. Lepas tu dah tak keluar dah. Sampai hari ke-15. Jadi nak kira haid ke bukan? Nak kira haid ke tidak? Darah istihadah disebabkan tak lepas syarat pertama haid, iaitu mesti 24 jam ataupun lebih. Jadi istihadah. Okey, ini situasi pertama. Istihadah. Okey. Situasi kedua. S2. Okey. S2 Andaikan seseorang wanita dia mula suci. Okey, dia mula suci. Kemudian ni 15 hari dia suci. Okay, ini S2. Seorang perempuan dia mula suci daripada hari pertama sampai hari ke-15. Lepas tu hari ke-17 keluar darah. Okey, keluar darah. Berapa lama keluar darah? Keluar darah selama 10 jam je. Keluar kejap. Berapa jam? 10 jam. Hari ke-17 tu keluar darah tapi 10 jam. Okey. Jadi dia kena tengok. Okey. Kalau lepas tu tak keluar dah. Okey. Lepas 10 jam ni daripada 17, hari ke-17 keluar darah selama 10 jam. Dah tak keluar dah. Sampai hari ke-15. Okey. Soalan saya, nak kira 15 hari ni daripada bila nak kira? Dia lebih kurang je macam atas ni sebenarnya. Tapi saya bagi gambaran dia dah suci awal, dah suci 15 hari dah. Contohlah kan, dah suci 15 hari. Kemudian keluar darah 10 jam je. Lepas tu tak keluar dah sampai 15 hari. Start daripada mana nak kira 15 hari tu? Kosong. Hari ke-17 yang darah 10 jam. Ya. Kat sini kena kira. Start keluar darah tu macam ni. Tu saya kata sama yang lebih kurang macam atas ni. Kan? Start keluar darah kita kira kosong. Sampai 15 hari. Ada keluar lain tak? Tak ada keluar lain pun. 15 jam ni je keluar. Maka ini istihadah. 17 hari ni sama juga. Dia dah suci dah. Okey, suci. Dia dah suci 15 hari. Lepas tu hari ke-17 tu keluar darah. Okey, disangkakan darah haid. Jadi dia tak solat lah. Bila keluar darah, dia tak solat lah. Dia tinggal solat, tak solat. Tiba-tiba darah kering, darah berhenti. Dia colet-colet dah tak ada. Dia perlu mandi wajib tak? Dia tak perlu mandi wajib. Sebab apa? Sebab baru 10 jam darah dah berhenti. Ini bukan haid ni, darah dah berhenti. Ni darah fasad ni. Jadi nak tahu betul ke tidak darah ni darah haid ataupun darah fasad, kena tengoklah selama 15 hari ni ada darah keluar lagi tak? Kalau ada lagi darah yang keluar sepanjang 15 hari ni, kena himpunkan berapa jam keluar pula. Ni 10 jam. Yang keluar lepas tu berapa jam pula? Kan? Yang keluar lepas tu berapa jam pula? Itu apa? Kejap lagi kita masuk. Tapi sekarang ni, daripada hari pertama keluar darah ni,
10 jam lepas tu berhenti, lepas tu dah tak keluar dah darah. Jadi dia tak perlu mandi wajib sebab darah ni 10 jam je. Sampailah 15 hari tak keluar lagi dah. Okey. Maka ternyatalah darah yang keluar 10 jam sahaja ni, hari pertama tu adalah darah istihadhah ataupun darah fasad. Okey. Jangan tinggal solat 15 hari. Jangan tinggal solat sampai hari ke-15 sebab bila darah tak keluar kita kena solat. Darah ni 10 jam. Kita tengok bila dah berhenti pula, dah 10 jam berhenti pula darah. Dah tak keluar darah. Kita colek-colek tak keluar, tak ada apa-apa kesan. Jadi kita basuh je, kemudian solat, ambil wuduk, solat macam biasa. Solat, kecuali lah kalau keluar lagi darah, berhenti solat. Jangan solat. Okey. Lepas tu kira pula berapa lama darah tu keluar. Kalau darah tu keluar lebih 24 jam ataupun dah campur dengan darah ni 10 jam, campur dengan darah yang kedua tu lebih 24 jam, maka dia dah haid. Kan? Dia dah haid. Tapi kalau tak cukup 24 jam, maka itu semua adalah istihadhah ataupun fasad. Okey. Tapi kat sini kes ni kita buat satu-satu kes. Jadi kes ni dia keluar 10 jam, lepas tu kering, dia solat macam biasa. Dia tak payah mandi wajib sebab 10 jam je. Sampai hari ke-15 memang tak ada darah lain keluar. Kan? Bila tak ada darah keluar, okey, confirm lah ini darah istihadhah ataupun darah fasad. Maka dia kena qada balik solat-solat yang sepanjang 10 jam yang ditinggalkan lah. Okey. Sign kat situ. Okay, boleh faham? Puan Amelina tanya, bila mula keluar darah pada hari 7 tu, hari 17 dan masuk waktu solat, adakah dia tinggal dulu solat ataupun solat je? Tinggal dulu solat. Dia tak boleh solat sebab kita kena beramal dengan zahir. Dengan apa yang berlaku. Secara zahirnya darah keluar dan darah tu confirm darah dan darah itu kita boleh anggap awalnya darah haid. Sebab apa? Sebab dia dah suci selama 15 hari. Jadi bila keluar darah selepas suci 15 hari, iaitu suci paling singkat, ini guna kita belajar. Yang suci paling singkat tu kita kena mahir kat sini. Suci paling singkat 15 hari, mesti sempurnakan 15 hari ni. Kemudian kalau ada darah keluar lepas tu, maka kita tak boleh terus anggap dia istihadhah sebab kita tak tahu dia berapa lama akan keluar. Jadi kita kena anggap terus dia haid secara zahirnya sebab dah suci 15 hari, darah keluar, maka kita kena berhenti solat, jangan solat. Tengok-tengok 10 jam je. Kalau 10 jam je keluar, kita basuh, tak payah mandi wajib dan teruskan solat. Solat macam biasa, solat. Kalau sampai 15 hari tak keluar lagi darah, maka itu darah yang keluar adalah hanya 10 jam je, maka itu adalah darah fasad, ataupun darah istihadhah. Maksudnya kita tak ada haid lah sepanjang ni. Ni bukan haid. Okey. Sekiranya kita turun darah haid selepas azan, perlu ke untuk kita ganti solat apabila dah suci? Ni kan hari tu dah belajar dah itu, Khalisa. Okay. Kalau darah haid keluar selepas azan, kena tengok. Okay, kena tengok antara masuk waktu, bukan azan. Kadang-kadang azan ni azan lewat sikit daripada waktu. Kena tengok masuk waktu pukul apa. Kemudian kena tengok darah haid tu keluar pukul apa. Okay, darah haid keluar pukul apa, masuk waktu pukul apa. Kalau darah haid tu keluar, antara darah haid keluar dengan masuk waktu tu, okay, merupakan tempoh yang sempat untuk dia solat seringkas mungkin, okay, maka dia kena qada solat tu lah, solat yang itu. Kalau waktu tempoh antara, okay, kalau tempoh antara masuknya waktu solat, antara masuk waktu solat hingga keluar darah haid adalah merupakan satu tempoh yang tak sempat untuk dia solat seringkas mungkin. Solat seringkas mungkin ni ada dalam, kalau macam misal kata solat zuhur, mungkin solat seringkas mungkin ni dalam 3 minit setengah je. Kan? 3 minit setengah je solat zuhur ni. Solat seringkas mungkin tu solat yang apalah? Solat seringkas mungkin bukanlah kita disuruh solat seringkas mungkin ketika itu, tak. Kita anggarkan waktu sahaja. Kalau misal kata 3 minit setengah,
Kan solat zuhur tu kalau solat singkat mungkin 3 minit setengah. Jadi kalau misal kata masuk waktu zuhur pukul 1, contoh misal kata pukul 1. Turun darah pukul apa? 1.05 minit. Jadi dah lebih masa tempoh tu daripada 3 minit setengah tu. Jadi kalau dah lebih daripada 3 minit setengah, maka dia kena qada solat zuhur tu nanti. Tapi kalau misal kata keluar haidnya pukul 1 minit. Azan pukul 1. Keluar haid pukul 1 minit. Kita kata solat seringkali mungkin dia punya anggaran waktu dia, tempoh dia dalam 3 minit setengah. Jadi dia dah keluar haid tu lagi cepat daripada solat seringkali mungkin tu kan. Daripada 3 minit setengah. Kalau 1 minit dah keluar, maka tak perlu qada solat zuhur tu. Ataupun masa azan tu keluar contoh kan. Masuk waktu. Masa azan tu keluar sekali hit, maka tak perlu qada. Okey, tak perlu qada solat zuhur. Nanti boleh tengok rakaman kita. Saya tak ingatlah rakaman ke berapa, diskusi ke berapa, tapi boleh tengok kat situ kita dah bincangkan dekat hujung-hujung permasalahan haid dan sebelum masuk tajuk istihadah. Nanti cuba tengok rakaman tu balik. Siapa nak tahu waktu macam mana nak qada solat tu kan, sama ada haid turun ke ataupun haid berhenti ke, macam mana nak qada solat, kita dah bincangkan. Tengok rakaman tu pada tajuk sebelum tajuk nifas. Sebelum tajuk nifas. Okey, kan kalau cerita-cerita kat sini kan panjang pula nanti. Okey. Selesai kat situ. Okey, boleh faham yang ni Yang ini boleh faham? Okey, so 10 jam je keluar. Sepanjang 15 hari ni 10 jam je keluar, maka itu istihadah ataupun fasad. Okey. Kita pergi kepada keadaan ketiga. Okey, keadaan ketiga. Keadaan ketiga ni dia kata apa? Darah keluar putus-putus dan tak berterusan. Okey, darah keluar putus-putus dan tak berterusan. Setelah dihimpunkan tempoh-tempoh darah keluar dalam masa 15 hari, ternyata tempoh kesemuanya adalah kurang daripada 24 jam. Kat sini pun sama, kita dah belajar dulu bila mana darah keluar putus-putus. Kan ada tajuk dulu kita belajar darah keluar putus-putus. Okey, nombor 3. Keadaan ketiga, situasi pertama. Ada satu situasi. Okey, situasi satu. Okey. Andai kata kita ada tiga, 7, 10. Kemudian hari ke-12, hari ke-14. Okay. Hari pertama, kata kat sini, boleh nampak Okey, hari pertama darah keluar putus-putus. Ini darah keluar putus-putus sepanjang 15 hari itu darah keluar putus-putus. Hari pertama keluar berapa jam? 5 jam. Okey, hari pertama keluar 5 jam. Hari kedua keluar berapa jam? Hari ketiga keluar berapa jam? 2 jam. Hari ke-7 keluar berapa jam? 3 jam. Hari ke-10 6 jam. Hari ke-12 4 jam. Hari ke-14 3 jam. Okey, bila darah keluar putus-putus, jadi kita kena kira
tempoh-tempoh darah keluar. Okey, sepanjang darah keluar tu berapa lama dia keluar. Okey, berapa lama dia keluar. Ini kita cerita istihadhah, keadaan istihadhah. Contohnya darah keluar, hari pertama dia keluar 5 jam. Okey. Hari ketiga dia keluar 2 jam. Hari ke-7 3 jam. Hari ke-10 6 jam. Hari ke-12 4 jam. Hari ke-14 3 jam. Lepas tu tak keluar dah. Okey, lastnya 3 jam dekat hari ke-14. Jadi hari ke-5, hari pertama keluar 5 jam. First dia keluar tu, pertama sekali kena tengok. Okey, kena tengok. Dia keluar tu dah suci belum 15 hari ataupun lebih. Tu kena tahulah antara haid yang lepas dengan kali ini dia kena ada beza, ada selang 15 hari suci ataupun lebih 15 hari. Jangan tak sampai 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari, kita tu cerita lain. Kejap lagi kita masuk yang tak sampai 15 hari tu. Tak sampai 15 hari suci. Okay, sekarang ni kita cerita ni dah lebih 15 hari suci. Okay, tiba-tiba keluar darah. Hari pertama 5 jam. Masa keluar darah 5 jam tu, kita tak boleh solat. Asalnya, bila keluar darah, tak boleh solat. Berhenti solat. Jangan solat. Sebab secara zahirnya, ia adalah haid. Tetapi bila kita tunggu, dah tak ada. 5 jam lepas tu, dah tak ada darah keluar. Bila tak ada darah keluar, tolong catat dekat kalender haid kita tu, catat 5 jam. Hari sekian. Warna apa keluar? Sekian. Okey. 5 jam. Jadi 5 jam nak kira darah haid ke istihadhah? Confirm lah darah istihadhah. Sebab 5 jam je keluar kan? Okey. Jadi bila 5 jam je keluar, kita anggap istihadhah, maka kita tak perlu mandi wajib. Okey, tak perlu mandi wajib. Terus basuh je, solat macam biasa. Okey, solat. Kemudian hari ketiga tiba-tiba keluar darah. Kita ingatkan 5 jam tu dah settle lah. Tiba sebab tu kita kena kira sepanjang 15 hari. Hari ketiga tengok ada keluar darah. Okey, berhenti solat, jangan solat. Tengok 2 jam je, lepas tu berhenti dah. Colek-colek dah tak ada dah. Tengok 5 tambah 2 baru 7 jam. Belum lagi dikira haid. Okey, jadi tak perlu mandi wajib, basuh je. Kemudian basuh, solat macam biasa. Solat. Hari ke-7 keluar balik 3 jam. Jangan lupa ni letak catat dekat kalender. Hari ke-7 keluar balik, berhenti solat, jangan solat. Sabar dulu. Okey, sabar dulu. Mana tahu kok darah ni keluar lama pula, jadi haid lah. Jadi haid ke semua ni haid. Okey, tapi tengok-tengok 3 jam je. Okey. 3 jam je. Jadi kalau 3 jam je, okey. Apa nama dia? 3 jam tambah 7 tambah 3 baru 10 jam. Okey, 10 jam. Jadi 10 jam belum cukup 24 jam. Maka basuh je, tak perlu mandi wajib, basuh. Kemudian terus solat macam biasa. Hari ke-10 keluar, tapi 6 jam je. 6 jam, 10 ni 10 dah, tambah 6 baru 16 jam. Belum cukup 24 jam. Okey, tak apa, basuh, mandi. Basuh, tak perlu mandi, basuh je. Basuh, solat macam biasa. Hari ke-12 keluar balik 4 jam. Okey, jangan lupa catat kat kalender. Tu 4 jam, darah warna apa. Okey, selesai 4 jam. Jadi berapa jam semua? 20 jam. 20 jam. 20 jam belum cukup 24 jam lagi. Okey, tak perlu mandi wajib. Okey, teruskan teruskan solat. Tengok hari ke-14 keluar pula 3 jam. 3 jam. Okey, 23 jam baru. Tak cukup 24 jam. Alamak, tak perlu mandi wajib. Okey. Solat macam biasa, basuh, solat macam biasa, letak dalam jadual 3 jam hari ke-14. Hari ke-15 tak keluar. Tak keluar dah. Hari ke-15 tak keluar. Stop sampai situ. Tepat 15 hari. Cukup sempurna 15 hari. Kira berapa jam semua? 23 jam sahaja darah keluar. Kalau 23 jam sahaja darah keluar, maka kesemuanya adalah istihadhah sahaja. Okey, tak perlu tak adalah haidnya. Okey, tak ada haid, semua istihadhah. Okey. Jadi kalau ada solat-solat yang ditinggalkan sepanjang jam-jam keluar ni, kena qada baliklah. Okey, ternyata istihadhah. Okey, itu situasi dia dalam keadaan ketiga ni. Okay. Iaitu bila kita himpunkan tempoh-tempoh keluar darah ni, darah putus-putus, himpunkan tempoh-tempoh keluar, tak cukup 24 jam. Maka kesemuanya istihadhah. Kalau cukup 24 jam kesemuanya ni, sepanjang 15 hari ni cukup 24 jam, maka kesemua tu haid.
darah daripada darah pertama keluar sehingga darah terakhir keluar cukup 24 jam. Kesemua tu adalah haid, termasuk darah-darah tak keluar ni. Pun dikira haid. Okay. Maka kalau puasa dia batal lah. Ikut pendapat muktamad, puasa dia batal. Solat tu dah dalam keadaan haid, kita dah tersolat dah pun, kan? Tu tak ada masalah, tak berdosa lah. Okey, Ustaz, kalau tiba-tiba hari ke-16 keluar darah yang berterusan 24 jam macam biasa, tu haid kan? Ya, betul. Kalau lepas hari ke-16 ni keluar darah tu pula lebih 24 jam, tu confirm haid. Okey, tu confirm haid. Sebab dia tak boleh, oh Ustaz, ni dah 15 hari, kena tunggu 15 hari suci lah. Selepas apa ni? Selepas 15 ni kena tunggu 15 hari suci baru boleh keluar darah haid. Tak perlu pun sebab ini bukan haid. So dia dah suci lama dah ni. Daripada sebelum ni lagi. Daripada sebelum ni dia dah suci, sebelum kena istihadah ni dia dah suci 15 hari lebih dah. Ni tambahan lah sucinya, tambahan suci. Kalau lepas 15 hari ni keluar lagi haid, keluar lagi darah, dia kira dalam tempoh 15 hari pula. Kira lain pula. Okey. Kalau lebih 24 jam keluar lepas 15 hari, lebih 24 jam, itulah haid dia. Okay, itu haid dia. Okey, bagaimana nak kira masa darah keluar waktu tidur? Darah waktu tidur ni kita tak dapatlah nak kira sangat. Okey, yang penting sebelum kita tidur, kita ceklah darah keluar tak. Nanti bila kita bangun tidur tu cek lagi. Helikopter lalu ni. Dekat sangat. Rendah sangat dia. Bergegar rumah. Okey. Jadi kita cek sebelum tidur ada darah tak? Kalau ada darah, lepas tu bangun tidur kita cek. Kalau tak ada darah dah, kita anggar je lah. Anggaran-anggaran lah darah tu berapa lama. Tapi kalau misal kata ada darah lagi, so kita, cek sebelum subuh lah. Maksudnya masa kita bangun tidur tu kita cek lah sekali lagi. Okay. Alright. Okay. Keadaan keempat. Okay, keadaan keempat. Okay, keadaan keempat pun sama juga, ada satu situasi je. Okay, darah keluar daripada hari pertama. Hingga hari ke-7. Keadaan keempat adalah darah keluar semula sebelum cukup 15 hari suci. Okey, darah keluar semula sebelum cukup 15 hari suci. Okey. Dia kata kat sini darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-7. 7 hari lah. Okey, kemudian darah keluar semula pada hari ke-20. Hari ke-20, darah keluar semula sehingga hari ke-30. Okey, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-7, kemudian berhenti, hari ke-20 keluar semula hingga hari ke-30. Okay, sebelum saya terang apa-apa, boleh tak? Tak payah tengok buku lah, tak payah tengok buku. Siapa boleh terangkan darah ni darah apa ni? Daripada hari pertama sampai ke-7 ni darah apa? Apa hukum dia? Daripada hari ke-20 sampai ke-30 ni apa hukum dia? Darah apa tu? Apa hukum dia? Puan Hanis kata hari ke-7 sampai hari ke-7 pertama sampai 7 haid, 10 sampai 30 istihadah. Puan Siti 7 haid, 20 30 istihadah. Khalisa sampai 7 haid. Puan Nuraini hari pertama sampai ke 7 haid. 20 30 tu
Yang lain boleh jawab, jangan risau. Boleh jawab. Kalau siapa tak pernah jawab pun tak apa, boleh jawab. Asyik orang sama je kan. Tambah je, masuk je dalam tu. Okay, tak kisah betul ke salah ke, tak ada masalah. Okay. Puan Somiah tanya, Ustaz nak tanya, nak kira hari 15 suci tu bermula hari ke-7 atau 0 sampai 15 hari? Macam mana? Nak kira 15 hari suci, macam mana? Mana boleh bagi tahu jawapan? Kita dah belajar dah ni. Dah belajar 2 hari utama. Jadi kalau saya tak boleh nak test, susah sikit. Jadi kita belajar ni, kita buat praktis banyak, okay, untuk kita mahir. Sebab tu dia kena banyak kali ulang. Sebenarnya bukan ulang, tapi ulang kaji. Kalau ulang kaji banyak kali, insya-Allah boleh dapat. Cepat. Macam mana? Sabar-sabar laju ni. Puan Rafidah. 20 hingga 22 istihalqah. 23 hingga 30 haid. Kenapa jawapan tu? Kenapa jawapan macam itu? Puan Amelina. 0 hingga 7 haid. 20 hingga 22 istihalqah. 23 hingga 30 haid. Hari ke-23 tu haid, kira haid semula. Puan Nuriza. Puan Yath nama. Hari 20 hingga 22 istihadah, kemudian hari 23 hingga 30 haid. Setelah melepasi tempoh suci 5 hari. 7 hingga 22 tu kira tempoh suci 5 hari. Bila dah mention barulah betul semua, ya tak? Kalau tak tu laju, peranjat tu. Laju je nak jawab ni. 7 hari pertama sampai 7 haid, hari ke-20 sampai 30 istihadah semua, tak? Laju sangat. Laju ni biasa salah ni. Okay? Jarang laju betul tau. Kalau saya buat pun memang saya buat satu-satu. Jarang saya buat laju. Saya tanya satu-satu. Okay? Sebab laju ni biasanya salah. Okay, tak apa. Jangan risau. Salah pun tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Dalam belajar tak apa silap. Tak ada masalah. Ya, betul Puan Samiah. Okay. Maksudnya hari ke-7 last haid tu bermulalah, selepas haid tu bermulalah suci. Okay. Tempoh suci mestilah tak ada darah. Dah tak ada darah baru kira suci. Okay. Time ni kita tak boleh kira suci. Itu kira haid sampai 15 hari. Tapi daripada hari ke-7 sampai 15 tak ada darah keluar, maka kita kira suci itu daripada hari ke-7. Daripada last keluar darah. Okay, kita tak kira suci daripada hari ke-15. Ya, betul Puan Nurisa. Tempoh suci dikira berhenti haid atau mandi wajib baru dikira suci. Berhenti haid dikira suci. Okay. Mandi wajib tu kita mandi sebab dah suci. Tak boleh kita suci tak boleh kita mandi wajib sebelum suci. Ya, Puan Anis, tak boleh kita mandi wajib sebelum suci. Dah suci baru kita mandi wajib kan? Kita kena check dulu dah suci baru kita mandi wajib. Okey. Jadi yang ini adalah haid. Kemudian kita kena kira tempoh 50 hari. 8, 9, ya, tempoh suci 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cukuplah 15 hari suci pada 22 hari ke-22 ni. Jadi daripada sini sehingga 22 tempoh 15 hari suci, tempoh suci paling singkat. Sebab itu kita kena belajar tempoh suci paling singkat ni supaya senang nak kira istihadah dan sebagainya. Kalau tak nanti tersilap. Kita tersilap nanti dah salah hukum,
kita mewajib pun hari yang salah, kan? Itu yang susah tu. Okay? Tapi kena telitilah jam dia pukul apa Mula suci jam pukul apa. Sampai 15 hari tu jam yang sama jam yang sama dengan mula suci tu. Hari ke-22, kalau mula suci dia pukul 3 petang, hari 22 pukul 3 petang barulah dikira ini adalah haid baharu. Ini darah fasad ataupun istihadah. Sebab darah keluar ketika dalam tempoh 15 hari suci. Okay, kita kena sempurnakan 15 hari suci. Okay, darah keluar ni ketika hari ke berapa suci? Hari ke-13 suci. Belum cukup 15 lagi. So kena sempurnakan 15 hari suci. Kemudian darah yang keluar selepas itu adalah darah haid yang baharu. Boleh Okey, boleh faham kat situ? Allah. Kita dah lebih lagi Astagfirullahalazim. Minta maaf lah Okey, misal kata kalau mula suci ni pukul 2 petang, maka 15 hari itu kena kiralah 2 petang esok sehari. 2 petang lusa 2 hari. 2 petang tulat 3 hari. Sampailah 22 ni, hari ke-22 pukul 2 petang juga. Kemudian lepas pukul 2 petang, dah mula hid baru. Okay. Mula hid baru sampai hari ke-30. Okay, Allahu Akbar. Selesai. Alamak, kita dah tak dapat nak selesaikan ni. Tak apa, nanti kita sambung lah Dah lebih dah ni masa. Tak apa, nanti kita sambung. Tak apa, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat habis. InsyaAllah lah jangan risau. Okey. Jadi insyaAllah minggu depan atau minggu depan, hari berapa? Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni insyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan sambung nombor 5. Okey, keadaan istihadah nombor 5. Okey. Nombor 5, nombor 6 dan seterusnya insyaAllah. Kita akan sambung. Tak apa, kita faham sikit-sikit. Kita faham sikit-sikit. Dan benda ni pun kita macam belajar balik. Kita tengok balik kan, apa yang kita dah belajar sebelum ni, supaya kita ingat, kita praktis balik kan. Sebab ramai yang pun tak ingat lagi. Dan ramai yang tak berapa nak ingat kan, apa yang kita belajar sebelum ni. Mudah-mudahan benda ni membantu gitu. Okey. Okey, itu saja. Minta maaf salah silap. Terima kasih atas kesediaan semua join malam ni. Dan saya harapkan doa tuan-tuan perempuan semualah untuk family saya, dan saya doakan juga untuk family kita semua dan kaum kerabat kita, mudah-mudahan semuanya sihat, yang mana sakit disembuhkan, dan tolonglah doa juga family saya yang terkena wabak ni, semoga Allah Taala sembuhkan dan bagi kekuatan insya-Allah pada kita semua dan family kita insya-Allah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kalau boleh, terima kasih atas doa semua. Okey, kalau boleh dalam solat tu doakanlah sekali. Okey, kadang-kadang orang doakan dalam komen je kan. Rasanya ramai doa dalam komen je. Tapi kalau dalam solat tu sekalilah doakanlah juga insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.